Alkitab Berita Baik, Markus bab 5. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di seberang tasik Galilea di daerah Gerasa. Sebaik sahaja Yesus turun dari perahu, dia ditatangi oleh seorang lelaki yang keluar dari gua kubur. Orang itu dirasuk roh jahat dan tinggal di kawasan perkuburan. Tiada seorang pun dapat mengikat dia lagi, walaupun dengan rantai. Banyak kali kaki dan tangannya dirantai, tetapi dia sentiasa memutuskan rantai itu dan mematahkan belenggu besi pada kakinya. Dia begitu kuat sehingga tiada seorang pun dapat menahaninya. Siang malam, dia berkeliaran di kuburan dan di bukit sambil berteriak-teriak dan melukai tubuhnya dengan batu. Dia masih jauh tak kala dia nampak Yesus. Segera dia lari mendekati Yesus lalu sujud di hadapannya. Dengan suara keras dia berseru, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, apakah yang akan engkau lakukan terhadap aku? Demi Allah, aku memohon, janganlah sesak aku." Dia berkata demikian kerana Yesus berkata kepadanya, "Roh jahat, keluarlah daripada orang ini." Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Legion, kerana kami ini banyak sekali." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus tidak menyuruh roh-roh jahat itu keluar dari kawasan itu. Dekat tempat itu ada kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu." Yesus bersetuju. Kemudian roh-roh jahat itu keluar daripada orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Kesemua babi itu, lebih kurang 2,000 ekor, terjun dari pinggir jurang ke dalam tasik lalu tenggelam. Penjaga-penjaga kawanan babi itu lari dan menyebarkan berita itu di bandar dan di kampung. Lalu penduduk keluar hendak melihat apa yang sudah berlaku. Mereka datang kepada Yesus dan nampak orang yang tadinya dirasuk roh jahat duduk di situ. Dia sudah berpakaian dan fikirannya waras. Mereka semua ketakutan. Semua orang yang telah menyaksikan perkara itu memberitahu mereka apa yang sudah berlaku kepada orang itu dan kawanan babi itu. Oleh itu, mereka meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Ketika Yesus menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh jahat memohon kepadanya, "Guru, benarkanlah saya mengikut Guru." Tetapi Yesus tidak membenarkan dia ikut. Sebaliknya, Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah kepada keluargamu dan beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan dan betapa baiknya Dia kepadamu." Demikianlah orang itu pergi ke seluruh daerah 10 kota dan memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Semua orang yang mendengarnya kehairanan. Yesus kembali ke seberang tasik. Di pantai tasik itu, banyak sekali orang datang berkumpul di sekeliling Yesus. Yairus, ketua rumah ibadat tempatan, datang juga dan ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapan Yesus. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, "Guru, anak perempuan saya sakit tenak. Tolonglah datang dan letakkanlah tangan Guru padanya, supaya dia sembuh dan tidak mati." Yesus pun pergi bersama-sama Yairus. Orang yang mengikut Yesus amat banyak sehingga dia diasap dari semua sisi. Di situ ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan segala hartanya untuk membayar rawatan doktor, tetapi dia tidak sembuh. Malahan semakin parah keadaannya. Wanita itu telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Oleh itu, dia datang ke tengah-tengah orang ramai dan mendekati Yesus dari belakang. "Jika aku dapat menyentuh jubahnya," kata wanita itu dalam hati, "tentu aku akan sembuh." Dia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Wanita itu berasa dirinya sudah sembuh.
pada saat itu juga, Yesus menyadari ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Yesus berpaling kepada orang ramai dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Pengikut-pengikutnya berkata, "Lihatlah, orang berasak-asak di sekeliling guru. Mengapa guru bertanya siapa yang menyentuh guru?" Tetapi Yesus memandang di sekelilingnya untuk mencari orang yang telah menyentuhnya. Wanita itu tahu akan apa yang telah berlaku pada dirinya. Dia gemetar kerana takut. Lalu sujud di hadapan Yesus dan memberitahu dia segala-galanya. Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera. Kamu sihat sekarang." Semasa Yesus berkata demikian, beberapa orang pesuruh datang dari rumah Yairus dan memberitahu Yairus, "Anak perempuan Tuan sudah meninggal. Tak usah Tuan susahkan guru lagi." Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh mereka, tetapi dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah kepadaku." Setelah itu, Yesus tidak membenarkan sesiapa pun mengikut dia kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Apabila mereka tiba di rumah Yairus, Yesus melihat keadaan yang kecoh serta mendengar tangisan dan ratapan yang kuat. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa sangat kecoh dan mengapa menangis? Anak itu tidak mati, dia hanya tidur." Mereka mula mentertawakan Yesus. Oleh itu, Yesus menyuruh mereka semua keluar. Dia mengajak ibu bapa anak itu serta ketiga-tiga orang pengikutnya masuk ke dalam bilik tempat anak itu berbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talitah kum," yang bererti, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangun." Anak perempuan itu segera bangun lalu berjalan. Umurnya 12 tahun. Ketika peristiwa itu berlaku, mereka semua sangat kagum. Tetapi dengan tegas, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada sesiapa pun. Lalu dia berkata, "Berilah anak ini makanan."